Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang hormati, dikasihi ibunda, adik-beradik, sanak saudara, sahabat handai, khususnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang sudi mendengar mau'izah yang saya cuba sampaikan sekadar yang mampu dengan keilmuan, kefakiran ilmu yang ada pada saya. Mudah-mudahan kita sedikit sebanyak, termasuk diri saya, dapat mengambil iktibar daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu, ya Allah, wahyu akan kepadanya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Setiap kata-kata setiap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wahyu daripada Allah, dan peringatan kepada manusia yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan dalil Al-Quran yang cuba saya sampaikan akan memberi suatu perhatian kepada kita sekalian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini masih lagi Allah berikan kepada kita kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala masih berikan lagi kita dapat bernapas di atas muka buminya ini, masih lagi kita dapat mencari rezeki, dapat lagi kita melihat anak isteri kita, ibu bapa kita yang jika masih ada, dapat lagi kita menunaikan tugas kita, apa-apa yang diberikan amanah kepada kita, kerjaan yang diamanahkan kepada kita dapat kita tunaikan. Kemudian Allah berikan kesihatan kepada kita, mudah-mudahan yang sakit Allah cepatkan kesembuhan pada mereka. Sabarlah di atas dugaan yang berlaku bagi mereka yang sedang diuji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya membaca hadis daripada kitab Mustika Hadis, bab beriman kepada adanya hari akhirat. Bab berkaitan dengan keadaan di padang mahsyar yang pernah saya bicarakan dahulu. Bab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya telah bicarakan dahulu. Maka saya ingin sambung sedikit lagi yang berkaitan dengan perkara yang tersebut. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, keadaan pada mahsyar yang begitu dahsyat, yang keadaannya yang haru biru, yang
penuh dalam keadaan yang tidak tenteram, yang keadaannya yang manusia yang bermacam-macam ragam. Ada dikatakan seperti mana yang disebutkan, seperti mana peluhnya sehingga sampai ke telinga, matahari sampai sejengkal dengan kepala. Ada juga yang Allah berikan mereka naungan. Allah naungi mereka dengan naungannya, orang yang beriman. Macam-macam tingkah laku manusia dapat dilihat pada hari itu, termasuk diri kita. Termasuk diri kita semua. Tak tahu keadaan kita pada masa itu, macam mana keadaan kita. Pada hari itu, masing-masing diri, nafsi-nafsi. Kita tidak berkumpul sama seperti hari ini. Kita duduk satu rumah dengan keluarga kita. Pada hari itu kita masing-masing nafsi-nafsi, seorang-seorang. Nak cari pun tak jumpa lah. Kita nak cari anak, isteri, ibu bapa, tidak jumpa. Hari itu dengan masing-masing menunggu hari perbicaraan. Hari ini kita boleh duduk sekali dengan keluarga kita. Di akhirat, tak jumpa. Dalam keadaan manusia yang begitu ramai. Dalam keadaan kita nak mencari pun tak boleh dan tak ada masa untuk kita nak mencari. Allahu Akbar. Kecuali yang mereka yang diizinkan oleh Allah. Mungkin Allah ketemukan orang yang diberi rahmat oleh Allah. Rahmat Allah ni Allah boleh buat. Allah boleh bagi. Orang yang beriman, mungkin dia terjumpa. Dia bersama. Tapi umumnya semua manusia nafsi-nafsi, masing-masing diri. Masing-masing diri nak melepaskan diri pada orang lain pada hari itu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Semua masing-masing itu dia nak bawa diri dia sendiri. Dia akan melepaskan diri daripada saudara mara dia. Sama ada ibu bapa dia, wa ummihi wa abih, dan ayahnya, maknya, masing-masing melepaskan diri. Itulah dikatakan kedahsyatan hari di padang mahsyar itu. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, dalam keadaannya seperti itulah yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi syafaat uzma, syafaat yang agung. Setelah manusia pada hari itu minta bantuan pada Nabi Adam, bila minta kepada Nabi Musa, dan minta kepada Nabi Nuh, minta kepada Nabi Ibrahim, minta kepada Nabi Musa, minta kepada Nabi Isa. Semuanya mereka menolak. Tak berani nak berjumpa dengan Allah. Mereka takut, malu dan tak mampu untuk berhadapan dengan Allah pada hari tersebut. Untuk disegerakan perbicaraan di padang mahsyar. Kemudian jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menerima permintaan penduduk sebahagian orang yang pergi berjumpa dengan dia itu untuk memohon kepada Allah untuk disegerakan perbicaraan di padang mahsyar. Itulah dikatakan Nabi Muhammad SAW, dia diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala syafaat uzma, syafaat yang agung. Dia kata syafaat ni itu berarti dia membantu ketika berada di saat kesukaran. Itu syafaat. Dia dapat membantu di saat manusia berada di saat kesukaran di padang mahsyar. Dia boleh memberi bantuan. Itu sebahagian daripada makna syafaat. Syafaat uzma ini
Dia boleh membantu penduduk umat daripada umat Nabi Adam hingga umat Muhammad, umatnya sendiri. Dia boleh membantu untuk nak memulakan perbicaraan tersebut. Sehingga dia pun sujud kepada Allah, dikatakan faqul ya rabbi ummati ummati. Sehingga Allah mengatakan kepadanya farfa'u ra'si faqul ya rabbi. Wa fi riwayatin farfa' ra'si faqulu ya rabbi ajil 'al khalqil hisab. Nabi Muhammad SAW sujud kepada Allah. Dia mengatakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, umatku, kesihanilah umatku. Fa'aqul, Ya Rabbi, ummati. Wa fi riwayatin, farfa' ra'si fa'aqula ya Rabbi, ajil 'alal khalqil hisab. Dalam satu riwayat yang lain lagi, Nabi bersabda, maka aku mengangkat kepalaku serta memohon dengan berkata, wahai Tuhanku, segerakanlah. Apalah jua kiranya perbicaraan ini. Segerakanlah perbicaraan ini. Karena hari ini khalayak manusia begitu ramai. Kesihanilah hamba-hambamu ini ya Allah. Segerakanlah perbicaraan. Maka Allah terima permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya nak baca sambung sikit hadis. An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبله. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak berganjak dua kaki seseorang dari tempat berdirinya di mahkamah Tuhan pada hari kiamat sehingga ia disoal tentang umurnya, hatta yus'ala an umurihi fima afna, sehingga ia disoal tentang umurnya pada perkara apakah ia habiskan. Sepanjang umurnya yang Allah berikan itu, dia habis ke mana? Daripada umur kita ni ditaklifkan, dibebankan dengan perintah Allah sejak daripada kita baligh sampailah kita meninggal. Kecuali jika dalam keadaan kita tak siuman atau tak hilang fikiran, itu tak termasuk. Tapi selagi ingatan mereka sempurna, maka dibebankan kepada kita hukum-hukumnya. Bak semayangnya, bak puasanya, dan macam-macam lah kewajipan yang Allah fardukan, wajibkan kepada hamba-hambanya. Maka perkara itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya habis ke mana? Mungkin masa muda kita banyak terlalai. Akhir kehidupan, pertengahan kehidupan dan akhir kehidupan, dia insaf, dia kembali sedar dan dia mendekatkan diri dengan Allah. Dia menjinakkan hati, menghadiri majlis-majlis ilmu, ataupun dia mendengar kuliah-kuliah ilmu sama ada daripada macam-macam bentuk. Seperti sekarang ni melalui teknologi yang ada, YouTube, ataupun dia pergi ke kuliah, ataupun daripada kawan-kawannya hantar benda-benda yang berfaedah. Semua itu akan membantunya untuk nak mengubahkan diri dia. Tak
kira lah jalan mana. Asalkan benda itu dapat mengubah diri dia. Allah tanya kehidupan dia itu, apa digunakan sepanjang kehidupan dia. Jadi kita pun muhasabah diri kita. Kita pakai muhasabah diri kita. Jika Allah bertanya kita pada hari itu, bagaimana keadaan kita, kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita renung daripada sejak kita cerdik lah. Dari awal dulu, dari kita muda dulu kita cerdik. Kita boleh fikir lah sikit baik buruk ni sampai sekarang. Sampai kita sekarang ini, waktu ini, mungkin umur kita dah 50, 60. Kita fikir, kita boleh muhasabah diri kita. Kita timbang, boleh buat timbangan. Di mana kedudukan kita. Walaupun timbangan kita itu tidak tepat, tapi sekurang-kurangnya dia boleh membantu kita untuk kita nak mencari kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Wazinu amalakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah diri kamu sebelumnya ditimbang. Hisab dulu. Kita kira dulu diri kita. Timbang dulu amalan kita sebelum kita ditimbang dari akhirat. Mana kita di dunia ni lah. Kita fikir jika soalan itu memang akan datang kepada kita. Sebab hadis ini mengatakan tidak akan berganjak kaki kita. Sehingga Allah bertanya, umur kita kemana kita habiskan? Masa muda kita, masa tua kita. Sebab itu saat pengakhiran umur kita itu, saat umur kita yang 40, 50 ke atas ni, lebih lagi 60. Dekatkanlah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah istighfar, minta ampun. Kerana ini umur penghujung kehidupan kita. Mungkin awal kita itu, kita sebagai manusia banyak terlalai dengan keadaan kita umur 20, 15 itu zaman muda kita. Kita kadang-kadang melakukan kesalahan. Kadang-kadang sembahyang kita pun kadang-kadang tak cukup. Contoh, lalai. Zaman muda ni zaman banyak melalaikan diri. Maksiat pun kita pernah lakukan. Maka pertengahan kehidupan umur dalam keadaan 40 dan akhirnya apa yang paling penting lagi, penghujung kehidupan, bermunajat minta ampun sungguh-sungguhlah kepada Allah. Sebab panggilan Allah itu semakin dekat dengan kita. Sebab kita tidak akan kembali menjadi muda, tak ada. Kita kembali meningkat umur kita ni dan akhirnya akan menuju ke sana. Nak kata patah balik pergi zaman muda, tidak dah. Tak akan berlaku dah. Tidak akan berlaku. Jadi kita penghujung kehidupan kita, pertengahan kehidupan kita, pertengahan ni makna umur dalam 40. Penghujung ni kita kata antara 70. Dekatlah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah bertanya Nabi disoal lagi pada hari akhirat itu, wa an ilmihi fi ma fa'al. Disoal lagi pada hari itu, ilmunya untuk apakah ia gunakan? Ilmu yang kita belajar, untuk apakah kita gunakan? Tak kira ilmu apa pun. Lebih-lebih lagi lah ilmu agama. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Sebab ilmu agama ini ilmu yang pusaka peninggalan Nabi yang berkaitan dengan hadis dan Al-Quran. Ilmu agama ini dia bersandarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Pusaka Nabi tinggal. Dan Nabi suruh pegang. Nabi suruh amal. Dan Nabi suruh sebarkan. Balighu anni walau ayah. Dan kita sebagai umat manusia ini adalah kuntum khairu ummah, sebaik umat untuk mengajak manusia ke arah kebaikan. Itu
Itu tanggungjawab manusia. Khairum yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Dakwah pada manusia ini memberi seruan kebaikan kepada manusia dan mengajak manusia untuk sama-sama menjauhi keburukan ini berlaku sepanjang kehidupan kita sampai kita meninggal dengan ilmu yang Allah berikan. Lebih-lebih lagi orang yang ada pengetahuan berkaitan dengan agama. Yang tak ada pengetahuan dalam bidang dia pun hari itu ditanya juga ilmu tu digunakan untuk apa. Yang mungkin semua ilmu ada berkaitan dengan agama belaka. Jangan silap faham pula. Ilmu sains pun ada berkaitan dengan agama. Ilmu bahasa pun ada berkaitan dengan agama. Ilmu alat, itu dipanggil ilmu alat. Ilmu alat untuk keperluan kehidupan manusia. Teknologi, apa semualah. Semuanya akan disoal. Untuk apa digunakan? Jika dia mengajar sains. Ilmu yang berkaitan dengan sains itu dia nak bawa manusia ke mana? Adakah untuk nak mengajak manusia untuk nak mendekatkan diri dengan Allah? Nak menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Dan dengan ilmu dia itu, dia mencipta satu bahan yang boleh digunakan manfaatnya oleh manusia sejagat. Untuk boleh memberi kekuatan pada umat Islam khususnya. Akan disoal. Sebagai guru akan disoal. Sebagai apa saja perjawatan. Semuanya akan disoal. Tak akan lari. Tidak akan lari. Semua akan disoal. Tidak berganjak kedua kaki itu. La tazulu qadaman 'abdan. Tidak akan berganjak kaki kita. Kedua kaki kita. Jadi soal ilmu yang kita ada itu kita gunakan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'al. Dan tentang ilmunya apa dia gunakan? Untuk apa dia gunakan? Baru saya ulang lagi. Bagi-bagi orang yang ada pengetahuan agama sedikit sebanyak, gunakanlah, sebarkanlah. Sebarkan. Jangan simpan. Sebarkan ni bukannya maksud ceramah, tidak. Bagi tahu pada kawan yang dekat, adik-beradik, anak-anak kita, isteri kita, yang kawan-kawan rapat yang kita bersembang, bila kita bersembang, kita ada masa kita boleh mencelah atau orang bertanya masalah ilmu agama, kita terangkan. Jangan kita sembunyi. Jika kita melihat kerja-kerja perkara-perkara yang mungkar, kita tegur. Kalau tak boleh tegur seorang, kita fikir ajak kawan-kawan yang ramai macam mana kita nak buat, nak mengatasi masalah. Sebab kita ada pengetahuan ke arah itu, bukan kita boleh diam. Kalau kita ada pengetahuan agama, kita diam, mana kita bersubahat dengan perkara tersebut. Bahkan tanggungjawab itu lebih berat pada orang yang ada pengetahuan. Di akhirat hang tahu hukum, hang belajar, ada ilmu agama, Al-Quran ada dalam dada kamu, hadis ada dalam dada kamu, tapi kenapa kamu tidak mencegahnya? Tidak boleh kita menjawab bahawa saya sudah pencen, ya Allah, saya dah pencen dah kerja cikgu, saya dah pencen dah kerja ustaz, saya dah pencen dah kerja penceramah ke apa ke. Dalam Islam tidak ada pencen. Dalam Islam kerja dakwah ini tidak ada pencen. Untuk nak mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran, tidak ada pencen. Macam sembahyang juga tidak ada pencen sampai mati. Bukan maknanya bila umur 60 pencen, dakwah dia pun berhenti, sembahyang dia pun berhenti, habis dah pencen dah kononnya. Tak. Lah. Bahkan bila dia pencen itu, contohnya dari segi dakwah, lebih masa lagi untuk dia nak mengajak manusia. Lebih masa lagi untuk kerja dia. Dan itulah saham dia nanti yang akan memberi keuntungan. Dakwah dilakukan di penghujung usia. Umur 50, 60, 70 ni saya kata
Kita kata umur yang di penghujung. Sebab umur umat Muhammad antara 60 hingga 70. Itu Nabi bagi tahu. Maknanya kita di penghujung. Umur yang 60, 70. Walaupun kita sihat. Bila kita sedar macam tu, maknanya kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya di akhirat nanti kita dapat duduk tempat yang baik di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kekal dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tanya semua tu. Semua sekali, tak tertinggal. Wa amalihi min ain iktasabah wa fima anfaqah. Dan tentang harta bendanya dari manakah ia dapat dan pada perkara apakah ia belanjakan. Tentang harta, Allah tanya dua. Satu, dia tanya dari mana ia dapat. Dia ambil dari mana? Hasil harta itu dia ambil dari mana? Sumber mana? Adakah sumber yang sah, yakni sumber yang halal, ataupun yang haram? Allah tanya. Kemudian, ke arah mana ia belanjakan? Wa fima anfaqah. Dia belanja ke mana pula? Dah dapat dari mana hasil itu, dan ke mana kamu belanjakan? Walaupun kamu dapat harta itu dari harta yang halal, tapi kamu belanja ke arah mana? Adakah kamu belanja pada hal yang benda yang halal, dapat harta dari sumber yang halal, belanja ke tempat yang halal? Alhamdulillah. Selamat kita. Ada orang yang dapat harta dari sumber yang halal, tapi dia belanja ke tempat yang haram. Maka tidak selamat kita. Ada yang lebih teruk lagi, dia dapat sumber yang dari sumber yang tidak haram, dari sumber yang tidak halal. Kemudian dia belanja pula tempat yang haram. 2 kali haram. Dapat sumber yang haram, belanja pula tempat yang haram. 2 kali. Masya Allah, kita lindung dari Allah SWT. Semua tu Allah tanya. Nak jawab macam mana depan Allah? Kita boleh tanya dari kita sekarang. Alhamdulillah, aku sekarang ni alhamdulillah, aku dapat sumber yang halal dari sumber pekerjaanku yang halal, dan aku guna pun tempat yang halal untuk untuk ahli keluarga aku, belanjakan untuk ahli keluarga aku, memberi barang-barang keperluanku, memberi barang-barang untuk kegunaanku, kemudahanku, kereta ke, tak masalah, itu kemudahan. Beli kereta ke, beli kebun ke, tak masalah, itu untuk kemudahan. Buatlah, asalkan benda tu halal. Bukan benda tu bila dapat harta tu pergi main judi. Dapat harta tu bina rumah urut. Dapat harta tu minum arak. Dan yang lebih lagi, dapat harta yang semua tak halal ni. Semua tak halal. Daripada bekerja di kedai arak, ataupun daripada hasil daripada kita kerja di kedai arak tu, dah tak halal lah kerja tu. Dapat pekerjaan yang haram. Hasil yang haram. Kerja kedai judi. Atau menerima duit tu daripada rasuah. Kemudian dia gunakan pula tempat yang tak baik. Semua itu akan membawa kecelakaan pada diri kita. Sebab itu kita insaf, bertaubat. Sementara kita masih hidup ini. Sementara kita masih hidup, dah dapat berfikir. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menerima rasuah, orang yang menerima rasuah dan pemberi rasuah, semuanya akan masuk neraka. Dua-dua masuk. Dia terima rasuah pun kena, yang bagi itu pun kena. Yang terima kena, yang bagi pun kena. Dua-dua kena. Kita hisap dari kita sebelum kita dihisap di hadapan Allah SWT. Kemudian ditanya lagi, wa an jismihi fima ablah, dan juga tentang tubuh badannya, apakah ia gunakan kesihatan tubuh badannya itu, apakah dia
bila dia sihat masa mudanya itu, dan juga tentang tubuh badannya pada perkara apakah ia gunakan ketika badannya sihat, kejegasannya itu. Apakah ia susutkan kemudaan dan kejegasannya masa mudanya, badannya sihat, untuk apa digunakan? Adakah digunakan untuk maksiat atau digunakan untuk kepentingan umum, untuk kebaikan manusia sejagat, untuk agama, untuk melakukan kerja-kerja baik masa muda dia? Kerja-kerja baik ni mana? Kerja-kerja yang boleh memberi faedah pada keluarga dia dan kepada masyarakat dan negara. Kalau masa muda dia menghabiskan untuk berpoya-poya, untuk menghabiskan buang masa begitu saja, maka sukar dia dapat menjawab. Dan memang tak dapat menjawab. Kalau dijawab pun, itulah, dia akan menerima dosa daripada Allah SWT, balasan daripada Allah SWT. Kecuali akhir hayat dia sempat bertaubat. Sebab itu saya katakan bahawa penghujung umur itu penting. Penghujung itu. Awal itu pun penting. Ada manusia, ada orang yang lahir awalnya pun sudah baik. Terutama dalam keluarga orang-orang alim. Tutup guru. Dia didik anak tu, dia duduk dalam keadaan pondok contoh. Memang baik. Bukan semua anak-anak, tapi kebanyakan begitu. Dia duduk dalam bi'ah, suasana yang baik, maka sampai penghujung dia baik. Dia duduk dalam didikan keluarga dia, kawasan pondok tu. Akhirnya ayah dia mendidik dia, menghantar dia mengaji, balik dia ganti ayah dia pula. Ayah dia meninggal, dia pula sambung tugas ayah dia, menghidupkan pondok itu sampai habis umur dia. Mana kehidupan dia tu, daripada awal remaja dia sampai penghabisan umur dia baik. Alhamdulillah. Bagi kita, masuk diri saya ini, mungkin kesedaran tentang agama itu, mendalami agama itu, pengamalan kita pada agama itu mungkin pada peringkat yang pertengahan. Masa remaja ni biasalah. Bukan tak faham agama, faham, tapi tak nak mendalami dalam jiwa kita. Sebab jiwa muda kita itu mungkin lebih kuat gelojak nafsu kita itu. Zaman kegilaan orang panggil. Zaman remaja ni zaman kegilaan. Fashionnya tambah-tambah 40 tahun dahulu dengan kehidupan ragam manusia, dengan panggung wayangnya, macam-macam. 40 tahun dulu macam-macam. Dengan Ghazal Patinya, kalau 40 tahun dulu, zaman saya dulu. Dengan macam-macam lah. Jadi kita terikut. Terikut tu bukan kita melibatkan diri tak, kita ikut tengok. Ikut tengok tu pun dikira sebagai kita juga dalam kumpul benda yang tak baik lah tengok tu. Walaupun kita tak melibatkan diri, menengok tu pun dah salah. Tapi pada masa itu iman kita bukan mungkin lagi lah. Memang pada masa itu kita lemah. Kita tak mendalami agama dengan mendalam. Akhirnya bila kita belajar sampai ke umur pertengahan ni, kita belajar, kita mendengar daripada tutup guru mengajar. Baru kita tahu apa yang kita lakukan dahulu itu salah. Dan baru kita tahu bahawa kesan dia di akhirat nanti membawa kesan yang besar. Akhirnya segera kita bertaubat kepada Allah. Allah terima taubat kita. Sebab itu zaman remaja kita yang berlalu itu jangan kita ingat segala jika perkara-perkara kita lakukan itu menyalahi hukum, jangan kita ingat dah. Kita bertaubat kepada Allah dan jangan kita ingat dah. Jangan kita ingat dah. Bahkan segala kebaikan pun yang kita lakukan dahulu masa zaman remaja dulu pun jangan kita ingat dah kalau boleh. Itu kata ikhlas. Kita bagi sedekah pada orang dahulu ke banyak mana, jangan ingat dah. Supaya kita tak timbul rasa diri kita, rasa bangga diri. Lepaskan, abaikan. Bagi terus, jangan kita fikir dah. Kita fikir ke depan. Yang belakang ni, yang lepas tu lepas.
juga kejahatan kita jangan kita ingat. Sebab itu dalam syarat taubat nasuha, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Tuhan kamu dengan taubat nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Antara syarat taubat nasuha itu kita taubat sungguh-sungguh. Tak mau nak buat dah. Berazamlah hati tak mau buat dah. Dan antara lagi huraian dia, tak mau nak ingat dah. Kalau orang cerita bab-bab berkaitan dengan perkara-perkara yang tak baik yang kita pernah lakukan dahulu, kita tak mau dengar. Kita buang terus. Kalau orang bicara, kita pergi duduklah sekelompok manusia. Kawan-kawan dia bercerita tentang bahawa dia ni buat benda, dia bangga dengan kejahatan dia. Dia bangga dengan dia maksiat dia buat. Contohnya, aku dulu, kawan dia cerita ni, contoh kawan dia sembang, aku boleh minum arak 5 gelas, 7 gelas sekali. Dia hebat, dia tunjuk kebanggaan dia. Kata dia boleh mampu minum 7 gelas dalam satu masa. Dia ni kawan ni dah taubat dah. Dia pun dulu lagi hero. Tapi dia dah taubat. Dia tak mau dengar, dia terus bangun, bangkit dari tempat tu. Bangun dengan elok lah, dia bertinggal tempat tu. Tak mau nak fikir sebab takut nanti datang benda yang dia pernah lakukan dulu terbayang balik. Itu syarat taubat nasuha. Kalau orang yang bertaubat nasuha masih mengingat lagi kan dosa-dosa dia itu, bangga diri dia, bangga lagi dengan kejahatan dia walaupun dia tak buat, itu bukan taubat nasuha. Contoh dia kata, hang 5 gelas saja sekali minum. Aku dulu 10. Aku dulu 10 gelas aku minum. Tak mabuk. Tapi sekarang aku dah berhenti lah. Cakap yang seperti itu pun tak termasuk dalam taubat nasuha. Dia taubat tapi tak termasuk dalam taubat nasuha. Dia menceritakan balik kejahatan dia yang dahulu. Sebab itu orang yang taubat nasuha ni dia tak mau. Bila orang cerita keburukan pun dia tak mau dengar. Seolah dia tak mau terjun dalam bidang tu dah. Begitu. Sebab itulah kita berhujung usia kita ini, banyak-banyaklah kita bertaubat pada Allah. Kesalahan kita yang lampau, janganlah kita fikir apa kesalahan tu, kita fikir segala dosa-dosa yang aku lakukan, ya Allah, yang pernah aku lakukan, sama ada aku sedar atau tidak sedar, ampunlah ya Allah. Ampunlah ya Allah. Jangan kita sebut satu. Nak kutip daripada kita balik, mana kita nak ingat. 40 tahun dulu kita nak sebut satu kesalahan kita, satu. Mana kita nak mampu ingat. Tak mampu nak ingat. Jadi kita kata, segala kesalahanku ya Allah, yang telah Engkau bebani padaku, jika aku melakukan dosa yang tidak aku sempat bertaubat ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Dan terima taubatku ya Allah. Aku menyesal ya Allah. Dalam hujung usia ni, kematian ni, penghujung inilah yang menentukannya. Awal tu pun penting, tapi kadang-kadang awal kita tu mungkin dari benda tak elok yang kita lakukan. Tapi penghujung itu, alhamdulillah, Allah bagi hidayah kat kita. Itu baik. Jangan penghujungnya elok, tapi akhir hayat, penghujung kita tak elok. Su'ul khatimah. Wal'ayazubillah. Awal kita tu husnul dah, elok dah. Kehidupan kita hidup dalam keadaan bi'ah, suasana agama. Tiba-tiba sampai penghujung akhir hayat kita, kita melakukan kerja-kerja yang tak elok. Dan akhirnya kita mati dalam keadaan itu. Awalnya baik. Awalnya penuh dengan ibadat. Tapi penghujungnya kita duduk dalam keadaan bercampur atau mati dalam keadaan yang tak baik. Tak mau. Ini rugi. Sebab tu penghujung ini yang penting. Penghujung ini kita kena jaga. Akhir hayat kita sebelum kita dicabut nyawa, ini yang penting ni. Jaga. Sebab itulah orang tua dulu
Bila dia anak-anak dia yang faham, dia hantar mak dia tu pergi pondok. Mak dia ni duduk di rumah, tak larat dah. Jadi ayah dia pun kata tak larat dah. Lalu dia hantar pergi di pondok tu Gojilah, Langgang lah. Banyak pondok dulu. Pondok Lanai lah. Pondok Ian dulu ada Ustaz Fauzi, pondok Ustaz Fauzi. Banyak pondok. Pun nak sebut. Kedah ni banyak. Pondok di Saleh Syekh. Pergi belajar ilmu agama. Anak-anak akan hantar duit bulan sekali, seminggu sekali, anak pergi tengok. Sebab dia mau ayah dan mak dia mengisi kehidupan mereka di akhir penghidupan mereka itu, umur penghujung usia itu dengan benda-benda baik. Tak ada kitab. Kalau tua ni, kalau kita dah tua tak mampu, kalau tak lagi kita nak mendekatkan diri dengan Allah, kalau tak mau lagi kita nak bertaubat kepada Allah, maka rugilah. Rugi. Atau kita dah tak larat lagi dah, kita tak mampu lagi dah. Usia kita ni dah tak mampu. Dengan usia kita dah 80 dah, 90 dah. Duk pergi tanam pokok durian lagi, duk pergi mugak hutan lagi. Pergi upah orang, dia tak boleh buat dah, dia upah orang mugak hutan lagi. Bukan usia dia dah. Bagi anak-anak lah buat kerja. Dia pun tak sebab makan lah. Kalau tanam durian umur 90 tahun, mungkin dia pun tak sebab makan lah durian tu. Tanam pokok kelapa pun dia tak ada makan lah. Dia kena fikir hari dia di hari akhirat tu, umur yang begitu. Ini untuk muhasabah diri. Banyakkan baca-baca kitab, banyakkan baca-baca Quran. Jangan gemar lagi ke arah muda dia tu. Sifat kehendak muda, nafsu muda dia. Sebab dekatlah kita panggilan dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini semua akan disoal ni. Yang dikatakan tidak berganjak kedua kaki anak Adam di mahkamah Tuhan di padang mahsyar itu, sehingga dia ditanya umurnya, senang tanyakan ilmunya, senang tanyakan harta bendanya, tubuh badannya, masa dia sihat kuat dulu dia buat apa. Semua ni akan ditanya. Akan tanya kita. Sekarang kita boleh tanya diri kita sendiri. Kita boleh nilai diri kita sendiri. Kita boleh buat kiraan. Jika kiraan kita itu alhamdulillah, syukurlah kepada Allah. Tambahkan lagi lah ibadat. Menambahkan lagi nilai itu. Kalau kita rasa, aku ni banyak salah ni, kita bertaubat kepada Allah. Kita mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Allah terima taubat dengan kita taubat sungguh-sungguh. Ini di padang mahsyar nanti, semua ini akan disoal. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Setelah suratan amal itu diberi di padang mahsyar nanti, kemudian suratan amal itu akan diberi kepada setiap manusia. Setiap hamba Allah akan diberi suratan amal masing-masing. Maka di situ timbullah kepada orang-orang yang bersalah, yang tidak bertaubat. Apabila diberi suratan amal di padang mahsyar nanti, baru timbul perasaan bersalah. Bersalah macam mana? Kerana dia tidak sempat bertaubat di dunia dulu. Dia tak bertaubat. Dia terima kitab, kemudian dia tidak bertaubat pada Allah. Di dunia dulu dia teringat, Allah, aku tak bertaubat dulu dunia. Tak ada rasa bertaubat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru timbul rasa penyesalan di padang mahsyar. Perasaan gelisah takutkan akibat kesalahan-kesalahan yang tercatat dalam buku amal dia. Bila diberi buku amal dia di hari akhirat, di padang mahsyar, orang yang bersalah, yang tak pernah bertaubat kepada Allah, akan rasa takut, pucat muka dia bila terima buku amal catatan dia. Allah, dia tahu dah belan catatan ni, kesalahan ni, ada benda dia tak bertaubat. Dia pegang catatan tu pun dia rasa gelisah. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi 49, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan diletakkan kitab catatan amal, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fih, dan diletakkan kitab catatan amalan, dan engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Pada hari itu kamu akan melihat, kata Allah, bila beri buku catatan itu, mereka rasa takut dengan apa yang tertulis dalam kitab catatan itu. Dan mereka berkata, betapa celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak tertinggal yang kecil ataupun yang besar, melainkan tercatat semuanya. Ya wailana ma lihazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak tertinggal pun catatan, sama ada kecil atau besar dosa yang kita lakukan di dunia ini. Semua tercatat dalam kitab itu. Dia melihat Allah. Aduhai, habis dah aku hari ini. Dan mereka mendapati semua yang telah mereka lakukan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seseorang pun. Wajadu ma amilu hadira. Dan mereka melihat segala amalan mereka itu ada di dalam catatan mereka itu. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu ini Allah tidak menzalimi seseorang pun. Bukan kata Allah nak menzalimi orang, Allah nak menzalimi manusia. Tidak. Catatan itu catatan dia amal, dia buat. Catat oleh malaikat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah antara di padang mahsyar nanti yang akan kita hadapi. Semua kita hadapi, termasuk saya, keluarga saya, kedua ibu bapa saya, datuk nenek kita, semua. 5 perkara ini antaranya tak terlepas. Tak terlepas. Soalan ini tak terlepas. Jadi jika termasuk diri saya selalu tuju pada diri saya tak mau tuju pada orang. Ini orang kata, kadang-kadang orang kata ustaz tu baik. Bukan. Kita semua sama. Semua kita di dunia ini sama. Kita duduk di pentas yang sama, iaitu dunia. Jangan pandang segi zahir. Kita banyak pandang orang dari segi zahir, segi pakaian, dari segi dari segi title dia, kedudukan dia. Kita nak pandang segi hati dan amalan. Segi amalan pun, yang penilaian sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala juga, keikhlasan dengan Allah. Kita nilai segi zahir. Sama kita. Sama. Kalaulah tidak kerana Allah melindungi kesalahan yang kita lakukan itu, Allah tutup aib kita. Kalau Allah tak tutup, kalaulah Allah tak tutup aib kita, dosa yang kita lakukan, kalau Allah nampakkan kesalahan yang kita lakukan dunia ini, mungkin kita tak akan lalu depan orang. Seorang guru mungkin tak akan mengajar di hadapan anak muridnya. Seorang ustaz mungkin tidak akan berceramah di hadapan khalayak ramai. Sebab kita manusia yang lemah, kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Kalau kesalahan itu nampak, setiap satu kesalahan terlekat di baju kita. Satu kesalahan terlekat di baju kita. Macam tik lalat lah. Satu kesalahan kita buat, terlekat lagi. Hitam lebih baju kita. Atau Allah bagikan terlekat di muka kita. Atau lekat tubuh badan kita, dosa kita. Macam mana kita nak berhadapan dengan orang? Bila kita lalu depan orang, Allah, dosa dia banyaknya, hitam baju dia. Allah terlekat. Mana terlekat Allah, dosa dia Allah tunjukkan. Tapi Allah tak buat begitu. Allah sembunyikan kesalahan aib dia. Allah tutup, Allah lindung. Pakaian yang dia pakai itu elok. Eloklah, alhamdulillah. Dalaman tu Allah yang urus. Dia dengan Allah.
Dia bertaubat kepada Allah. Allah tutup aib dia. Sebab itulah Allah marah kepada orang yang buka aib. Allah tutup aib manusia. Tapi manusia yang buka aib manusia. Allah tutup aib manusia ni. Allah tutup aib makhluk dia. Walaupun makhluk dia jahat macam mana pun, Allah tutup aib. Allah tak tunjukkan kepada manusia yang lain. Tapi kadang-kadang manusia ini sendiri yang membongkarkan aib manusia yang lain. Ini yang Allah marah. Cukup marah. Di akhirat nanti dia akan terima hukuman. Membuka aib manusia. Keaiban manusia. Lebih-lebih lagi yang melibatkan maruah manusia. Cerita kepada sana, cerita kepada sini. Hantar WhatsApp ke sana, hantar WhatsApp ke sini. Nak buka aib. Sedangkan Allah tutup aib kita. Allah, Nabi sebutlah hadis lain, jika saya tak silap. Barang siapa yang menutup aib manusia di dunia ini, di akhirat nanti Allah akan tutup aib kita. Dan barang siapa yang buka aib manusia di muka bumi, di dunia ini, maka Allah di akhirat nanti Allah akan buka aib kita depan orang. Kecuali aib itu kita boleh buka, keaiban itu di tempat-tempat yang tertentu. Bukan boleh tempat-tempat umum, tempat sembang di kedai, dalam WhatsApp, dalam Telegram dan sebagainya, buka aib. Kita bersembang dengan kawan-kawan, buka aib. Kecuali boleh kita cerita dalam mahkamah dibenarkan. Dalam mahkamah boleh sebab kita nak bicara, sebab dia perlu tahu kesalahan. Itu tak apalah tempat tertentu. Ataupun kita berjumpa secara peribadi dengan dia. Aku nampak hang ni buat salah macam ni, macam ni, macam ni. Baik, berubahlah. Itu tak apa. Itu tak buka aib dia, kita berjumpa peribadi dengan dia. Dua orang. Nasihati. Aku nampak hang buat begini, begini, begini. Tak elok. Atau orang main kat kita, tegur kita. Alhamdulillah, kita terima dengan baik. Jangan kita marah. Kalau orang tegur kita, Alhamdulillah. Maknanya dia sayang kat kita. Orang yang menegur kita tu maknanya dia sayang kat kita. Tapi cara teguran itu, kadang-kadang manusia dia menegur orang tidak kena tepat. Dia menegur dengan dia membuka aib. Itu bukan tegur. Itu dia mengaibkan lagi orang, kesalahan orang itu. Ini Allah tidak suka. Ramai manusia hari ini dia buka aib orang. Dia tak faham. Bila dia baca hadis baru dia sedap. Bila dia baca Quran baru dia sedap. Hari ini manusia, di akhir zaman, kita akhir zaman ni dah celaru muslimat. Kehidupan manusia ni dah celaru. Kehidupan dunia ni dah macam-macam bentuk kita jumpa. Yang Nabi gambarkan dulu ni, tanda-tanda kecil ni banyak lah. Macam-macam lah. Macam-macam. Peperangan, pergaduhan, perebutan kuasa. Semua Nabi habak lah. 1000 tahun dah Nabi habak. Zaman Nabi tak ada, tapi Nabi boleh tunjuk lah. Manusia yang berkaki ayam, akhirnya dia dapat manusia yang dulunya hanya berkaki ayam. Akhir zaman nanti dia dapat membina bangunan-bangunan yang tinggi. Tapi sebut 1400 tahun, manusia berkaki ayam ni mana manusia yang susah, hidup dia susah. Kalau di padang pasir dulu, zaman padang pasir dulu, berjalan kaki ayam. Nabi sebutlah Quran dalam hadis. Tapi akhir zaman dia dapat membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Ibu yang melahirkan anak, akhirnya anak itu akan membuat ibunya seperti hamba. Berlaku. Yang kaki ayam tadi kita lihat macam dulu Arab Badawi itu. Yang susah tu. Hari ini mereka dah kaya. Macam negara Allah. Satu negara kalau tak silap saya yang buat bangunan yang tinggi tu. Dulu tu mereka tu susah. Mereka tu dari padang pasir. Kehidupan mereka itu hidup di padang pasir. Tidak ada kemudahan, miskin. Kaki ayam. Akhirnya hari ini dia buat bangunan yang tinggi-tinggi. Kita lihat perlombaan mereka dari segi pembangunan di negara-negara Arab. Dahulunya mereka itu hanya berkaki ayam, maknanya susah. Badawi datang dulu dalam Badawi. Badawi ini dalam perkampungan yang jauh dari pekan, dari bandar. Tapi hari ini mereka berlumba
membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Kita lihat negara-negara ada Allah beri. Allah tunjuk kat kita sekarang ni. Kemudian yang bila terima suratan tu dia kata, Allah celakalah aku hari ni, habis dah. Sebab tu kita bila kita baca Al-Quran ini, dia akan rasa ketenangan dalam diri kita dan dapat mengubah diri kita. Dan diberi buku catatan pula dalam surah Al-Haqqah, surah Al-Haqqah 19. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Buku catatan kita di hari akhirat nanti Allah bagi dengan فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Apa maksud dia? Bagi mereka yang kitab catatan amalnya diberikan dengan tangan kanan, biyaminihi dengan tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabmu ini. Allah kata, baca kitabmu ini. Allah di hari akhirat nanti, ya Allah beri catatan amalan tangan kanan dengan tangan kanan. Kita terima dengan tangan kanan. Dan ada yang di akhirat nanti yang Allah berikan kitab amalan mereka dengan tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan bagi orang yang kitabnya diberi tangan kiri, maka dia berkata, alangkah celakanya. Siapa diberi kitab di tangan kiri, dia kata, celakalah aku. Habis. Celakalah mana, habis aku. Jika kitabku ini tidak diberi, alangkah baiknya jika kitab ini tidak diberikan kepadaku. Alangkah baiknya kitab ini tak diserahkan kepada aku. Aku tak pegang kitab ini, aku takut. Jika Allah tak bagi ke aku pada hari ini, alangkah baiknya. Tapi tidak boleh. Semua kita akan diberi kitab. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam utiya kitabiyah. Itu nombor 25. Bagi orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Biar dia tak tahu. Perhitungan tu dia tak tahu. Maknanya dia tak tahu kok mana dia nak pergi. Maknanya dia biar hari itu dia tak tahu kok mana dia nak pergi. Kitab dia, dalam kitab tu kita catat dah ke mana tempat dia nak pergi tu. Dalam kitab dia terima tu. Kalau kata dia tak terima tu, maknanya dia tak tahu lagi kok mana. Biar begitu tak apa dia kata. Biar dia tanya-tanya kok mana dia nak pergi tak apa. Daripada dia tahu tempat mana dia nak pergi hari itu. Syurga kah, neraka kah. Bila dapat kitab tu, dah tahu dah catatan kita tu. Macam kita terima sijil lah. Terima keputusan Faisal lah. Kita tahu dah. Lulus kah, tak lulus kah. Ada tanda dah di situ. Begitulah kitab catatan amalan kita. Allahu Akbar. Inilah di antara yang Allah sebutkan di padang mahsyar. Selepas itu perbicaraan diteruskan lagi. Berbicaraan perkara-perkara berkenaan dengan hak-hak makhluk dan perkara yang berhubung dengan amal ibadat kepada Allah. Semua akan dihitung. Sama ada kita berperkara dengan hak-hak makhluk, sesama manusia kita buat ni. Perhubungan kita dengan manusia. Komunikasi kita, perhubungan kita, kawan kita. Semua ni akan dikira. Sebab tu kita dalam berkawan ni, kita kawan yang baik, cakap yang baik. Dan jika kita bersalah, kita minta maaf. Kita maafkan. Kita maafkan kesalahan kawan-kawan kita. Kita tak berdendam jika orang buat salah pada kita. Dan jika orang yang buat salah tu, cepat-cepatlah minta maaf pada orang-orang tertentu. Kalau perlu minta maaf. Perlu, memang perlulah. Kalau rasa malu sangat nak minta maaf ni, cari peluang masa mana yang aku boleh minta maaf pada dia. Cari peluang, jangan diam. Cari masa tertentu. Kadang-kadang kita malu nak pergi abang kesalahan-kesalahan tu.
kat dia. Kita akan menyesal, tapi kita tak minta maaf tak boleh. Menyesalnya tak boleh. Kita minta, kalau dengan manusia kena minta maaf kat manusia. Kalau dengan Allah, kalau taubat kepada Allah, kita senang lah. Taubat terus kepada Allah, senang sikit. Direct kepada Allah, ya Allah aku berdosa padamu. Tapi dosa dengan manusia, kita kena jumpa dengan manusia. Kita cari peluang. Mungkin hari raya, kan? Hari raya senang. Rumah terbuka ni, di lampu api pun, dia jemput masuk. Pada masa tu, kita pergi, kita ambil peluang. Kita minta maaf lah. Selama ni jika ada aku kesalahan pada kamu. Tak payahlah kita sebut kesalahan tu. Tak payah kita sebut kesalahan apa yang kita lakukan. Cukup kita kata, aku banyak melakukan kesalahan dengan kamu, dengan hang. Maka aku minta maaf lah. Sebenarnya hari yang baik ni, di raya ni, aku minta maaf lah. Moga kau maafkan aku. Apa kesalahan aku lakukan selama ni. Dia pun hari raya, dia pun orang maaf. Manusia ni dia pemaaf. Manusia ni ada dia rasa dia hati dia lembut. Manusia ni hati dia lembut. Keras macam mana pun ada juga kelembutan dia sikit. Air mata tu di kelopak mata tu ada. Cuma nak menitis waktu mana tidak tahu. Tapi dia ada. Di sebalik kelopak mata tu ada air. Ada air yang macam air yang menanti untuk menitiskan air mata itu. Tapi waktu mana dia nak menitis tak tahu. Keras macam mana pun ada masa air mata itu akan menitis. Tapi waktu mana kita tidak tahu. Sentuhan mana yang akan menitiskan air mata itu kita tidak tahu. Bila dia tersentuh satu perkara, dia akan menitis. Walaupun sezalim mana pun dia akan menitis. Tapi masa mana keadaan, wallahu a'lam. Ada. Kita minta maaf. Dia akan maaf. Kita cari tempat yang baik lah. Jangan masa-masa tu kita cari masa yang sesuai. Dan jika orang yang kita pernah melakukan kesalahan dahulu, dia telah meninggal. Kita buat salah dengan dia. Segi hutang dia tak bayar. Nak pergi bayar dia meninggal dah. Cari waris tak jumpa. Semua tu kita perlu. Kita perlu macam kita insaf lah kesalahan kita tu. Kita nak bertaubat ni. Kalau tak jumpa waris dia, tapi tengok tak ada, cari pun alamat pun tak ada dah. Kita pernah melakukan kesalahan pada dia, duit dia aku hutang RM1 dulu duduk ada. Hutang tetap hutang. Maka kita bawa lah duit tadi, pergilah sedekah jariah, amal jariah atas namanya. Pergi tempat orang buat masjid ke, kita buat dia nama dia. Aku buat ni atas nama pahala ni sampailah kepala arwah ni. RM100 ni. Atas nama dia. Ataupun kita boleh ditabung masjid ke. Masjid ni memang kita untuk kebaikan kan. Boleh tabat atas nama dia. Pergi pusat tahfiz ke, atau orang nak buat masjid lah. Orang nak buat masjid ni dia kekal. Baiklah kita sedekah ni dalam bentuk yang kekal. Yang amal jariah ni dalam bentuk pahala tu berterusan. Buat masjid ni berterusan. Selagi orang guna, pahala dapat. Jangan sedekah makna yang sedikit. Benda yang rosak-rosak macam kipas angin. Dia cepat rosak, kita sedekah jariah kipas angin. Betul dapat pahala. Tu bagus juga. Perlu juga. Tapi kita yang duit tak banyak ni, kita nak sedekah sikit-sikit ni, biarlah sedekah. Nak sedekah kita pun tak banyak, kadang kita nak sedekah pun jarang-jarang. Baiklah berkekalan. Bina masjid, surau, kekekalan. Selagi mana digunakan benda itu, berterusan pahala. Jadi duit yang kita pinjam pada kawan kita yang dah meninggal itu, kita berikan tempat itu. Dengan niat dengan kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku dahulu telah terhutang dengan si fulan bin si fulan dan aku tak sempat membayarnya. Dulu aku lalai, hari ini aku menyesal. Aku dah mencarinya tak jumpa. Mencari waris anak dia pun tak jumpa. Aku bagi duit ni untuk atas namanya. Duit yang aku jarahkan, wakafkan, gunakan untuk pahalanya, tujukan kepadanya. Sama ada dia buat dia pergi kepada masjid ataupun mana-mana lah, tempat yang baik. Maka itu salah satu cara untuk kita nak bertaubat kepada Allah SWT dari kesalahan kita. Ini perkara yang perlu. Sebab tidak kita di akhirat nanti kita akan
Berhadapan semua tu. Dengan makhluk pun kita akan berhadapan kesalahan kita dengan makhluk. Dan perkara berhubung dengan amal ibadat lagi lah. Amal ibadat kita, sembahyang kita dan sebagainya. Banyak lagi lah akan disoal. Perkara berkenaan dengan makhluk, apa dia berkenaan dengan makhluk itu? Antaranya dihurai di sini, berkenaan dengan melakukan jenayah ke atas nyawa. Kita bunuh orang. Di akhirat nanti kita akan dituntut. Dan tubuh badan satu-satu makhluk. Kita buat naya sama ada kita bunuh orang, dan tubuh badan orang kita buat kesalahan, tikam, menikam, pukul, mukul, seksa, menyiksa, kita sabung, menyabung, laga, melaga dan sebagainya. Bila sebut makhluk di sini, umum. Termasuk juga di sini bila makhluk haiwan. Makhluk Allah, haiwan tu makhluk Allah juga. Jika kita melakukan kesalahan terhadap makhluk, contoh seperti dululah, zaman dulu saya ambil zaman yang saya senang ingat dan saya tengok, saya lihat sendiri. Jenis laga-melaga ni. Kebau. Dulu laga kebau. Allahu Akbar. Sebelah Kuala Kedah dulu ada, banyak tempat ada. Dia laga kebau ni, kebau jantan ni. Selalunya dia lagakan waktu lepas subuh. Di waktu lepas padi menuai. Buat di benang tu, pakak pi menderu tengok. Wajan. Lalu di bila laga tu, dia buat pancang, ada pancang dia. Pancang dua tu, masuk gelanggang tu. Laga kadang-kadang kebau tadi tu, Allahu Akbar, sampai patah tanduk. Ada ditikam sampai kelihak berdarah. Kemudian kebau tadi yang kalah tu lari. Orang pun ligar lah nak pergi tangkap balik. Ada orang ligar, ada orang yang bahagian nak ligar kebau tu. Orang yang kebau yang menang ni duk hambat lagi. Duk kejap hambat. Laga kebau tu pun dosa lah. Melagakan haiwan. Kemudian bertaruh pula. Bertaruh. Mungkin jika kebau aku menang mungkin 5,000 dapat. Masa zaman dulu 5,000 banyak lah. Mana kalah ni kena bayar lah, menang ni 5,000. Pada malam nak melaga tu, esok nak melaga tu, siang tu mereka berjaga tunggulah kebau tu. Nak bagi kebau tu marah lagi, bagi cengih lagi. Dikatakan bagi minum macam-macam. Biar kebau tu minum supaya dia cengih. Esok tu dia cengih. Kadang-kadang ada yang takut lagi, ada yang pernah dicerita wallahu alam ni, dia buh bisa lagi di tanduk dia tu. Buh bisa. Supaya bila kita tanduk kebau tadi tu, dia boleh membawa kebinasaan pada kebau satu lagi. Itu berlaga ni kebau. Saya pernah melihat zaman tu, saya sempat tengok laga kebau ni. Waktu lepas subuh ya. Lepas kili apa semua lepas. Tak ada kili apa. Itu zaman itu di akhirat nanti pun mereka akan dilaga banyak kebau tu lah. Jika mereka tak taubat. Di akhirat nanti mereka akan dilagakan. Sama-sama tuan kebau tu akan dilagakan banyak kebau tadi. Laga ayam. Ada. Kita bisa tengok pak zaman sekarang pun ada. Dulu ada. Zaman saya cerita ni, zaman saya ada. Laga kebau pun ada dan pernah tengok. Bukan kata pernah tengok. Kata kita ni, sebab tu kita ni pakai pergi kecil, budak-budak. Lepas subuh pergi tengok. Allahu Akbar. Tengok dia jauh takut. Takut dia lari main kat belah kita nak keluar. Dia kalah lagi lari belah kita kacau. Kita minta ampun. Semua tu kena minta ampun kepada Allah SWT. Laga ayam. Semua ada. Sampai ayam tu, ya Allah. Sampai body selusuh tu sampai beracun lah. Supaya bila dia tibai nanti tu ayam sebelah tu mati kena. Bertaruh lagi dengan duit. Di akhirat nanti tuan ayam dengan tuan ayam itu pun akan dilagakan. Dibalas balik. Kecuali mereka sebelum mati mereka bertaubat. Kalau bertaubat, mudah-mudahan Allah terima. Kalau mereka mati tanpa bertaubat,
Wal'ayazubillah. Tak tahulah. Tapi berikut hadis ni, jika mereka tak taubat, mereka akan dihukum. Macam mana mereka buat pada haiwan-haiwan tadi. Mereka melaga-lagakan haiwan di akhirat. Mereka sendiri akan dilagakan. Kita tengok dia lawan tanduk pula. Lepas tu dia bertobat cepat-cepat. Sebab tu kita kena, di akhir hayat kita ni, kita muhasabah diri. Di akhir umur penghujung ni, apa kesalahan kita buat, dulu taubat. Allah penerima taubat. Allah Maha menerima taubat. Allah suka orang bertaubat. Taubat sungguh-sungguh. Jangan kita bangga dengan dengan kejahatan yang kita lakukan zaman muda dulu. Kita duk cerita ke anak cucu kita, bawa cerita kat kawan kita ini dulu, aku ini. Dia tunjuk bangga dia. Walaupun dia dah tak larat, dia tunjuk bangga dia lagi. Kejahatan dia tu. Allah tak suka. Itu bukan orang bertaubat. Orang yang bertaubat ni tak mau ingat dah zaman muda dia. Tak mau. Bahkan kambing sama kambing pun. Ni bukan kata orang melaga. Tak melaga. Kambing jumpa sama kambing. Kambing jumpa sama kambing. Kambing terlepas lah. Untuk makan rumput tu. Bukan kata orang melaga kan. Tiba-tiba ada kambing yang bertanduk ni. Dia tanduk kambing yang dogol tu. Yang dogol yang tak nak tanduk. Dia tanduk kambing tu, dia kambing tu tahap dogol tu pun lawan jugalah. Dia dah macam kata dia dizalimi kan. Dia lawan juga. Hak tanduk ni menang lah. Dia dah tanduk. Di akhirat nanti pun dua-dua kambing tu akan dibicarakan. Kambing yang dogol tu akan tanduk pula kambing yang ada tanduk ni. Di padang mahsyar nanti Allah balas juga. Ya Allah, ya Tuhan. Inilah perkara-perkara yang ada kaitan di padang mahsyar. Tidak terlepas sedikit pun jenayah kita pada manusia, pada haiwan. Duk belaga ayam jaga kita insaf. Dan perkara yang berkaitan dengan melakukan jenayah terhadap kehormatan diri dan maruah. Ini pun kena jaga. Ini akhir zaman ni banyak. Kita melakukan jenayah terhadap kehormatan diri dan maruah orang. Seperti caci mencaci, buruk memburuk, maki, buruk memburuk, maki memaki, umpat, keji, tuduh mentuduh, ceroboh menceroboh. Zaman sekarang ni, zaman WhatsApp ni. Lagilah fitnah memfitnah. Semua ini adalah kadang-kadang fitnah itu melibatkan kehormatan diri seseorang. Kita WhatsApp, kadang-kadang kita WhatsApp membawa kehormatan, menjatuhkan maruah seseorang. Di akhirat dia juga akan menerima akibat. Kehormatan diri dan maruah orang. Kita menjatuhkan maruah orang di hadapan orang ramai. Caci mencaci, maki memaki, kata mengata, maki hamun, banyak berlaku orang ini. Umpat, keji, semua kalau keburukan dia tu didedahkan pada orang melalui media massa. Semua itu akan dihitung. Kalaulah kita belajar betul-betul, kalaulah orang yang belajar betul-betul hukum-hukum yang ada dalam kitab ni. Tak ada dah cyber trooper yang tak kira lah dari mana-mana pun, yang nak memburukkan orang-orang tertentu. Tidak ada, tak berani nak jadi cyber trooper yang nak memburukkan orang. Kalau ada cyber trooper pun ada yang nak menceritakan kebaikan orang, tak apa. Hari ini kebanyakan cyber trooper dalam laman sosial ni memburukkan orang dan hebahkan benda-benda yang tak baik pada orang. Benda-benda yang dilakukan oleh seorang pada orang. Boleh selesai perkara tu, bawa pergi mahkamah, cerita di mahkamah. Bagi mahkamah selesai report. Kita dah jalan. Bukan kita heboh dalam cyber trooper, didengar oleh netizen, kemudian netizen pula akan post pada orang lain. Daripada seorang. Kita yang memulakan membawa benda itu, berita itu, tiba-tiba berita itu lagi tak betul pula cerita dia. Benda yang kita hebohkan itu tak betul. Kita kena minta ampun pada orang yang percaya pada cakap kita. Dan ada orang yang percaya pada cakap kita tu dah mati pun. Macam mana kita nak minta maaf? Sebab tu orang yang difitnah tadi, akhirnya di akhirat nanti kita akan dituntut. Pahala kita kena bagi dekat orang yang kita fitnah tu.
Hari ini kita lihat dalam sosial. Bukalah macam-macam bentuk. Walaupun ada kesalahan, tapi teguran, cakap-cakap yang baik, teguran membina. Bukan kita membuka aib seseorang. Keaiban itu simpan. Allah aib kita Allah simpan, tiba-tiba aib orang. Kenapa kita nak dedah? Nak dedah pun ada tempat. Biar repot dekat polis, cerita begini-begini, tak apa. Di mahkamah, cerita di mahkamah, tak apa. Jangan aib di hadapan orang ramai dan di laman sosial. Dan kadang-kadang kita dapat berita pula bukan benda yang sahih. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Saya tak ingat ayat Quran ni, insya-Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika kamu dapat satu berita daripada orang yang fasik, orang yang kita tak tahu, orang yang tak berapa kita boleh percaya, binaba'in satu berita, fatabayyanu. Kamu tabayyun dulu. Kamu sedik dulu. Takut watusbihu ala ma fa'altum nadimin. Takut dengan kamu sebarkan, kamu percaya, akhirnya membawa kamu kepada menyesal. Allah SWT selidik dulu bila dapat berita. Bukan terus bila dapat berita yang tak sahih ni, terus kita sebarkan. Saya dengar ada kawan cakap, jadi dia dengar dari kawan dia pun cerita dekat orang. Itu makna benda yang tak sahih. Dia dengar dari orang. Tambah ada pula kata tu. Dengar bolehlah, tapi sebenarnya tak sahih. Bila dengar boleh benda tak sahih, dia cerita keburukan orang, itu dah membuka aib. Sedangkan benda aib yang betul sendiri pun tak boleh buka, apatah lagi benda yang tak sahih. Kalaulah orang betul-betul mengaji agama ni, tak adalah memfitnah main teruk macam berlaku sekarang. Tak tahulah, wallahu alam lah. Akhir zaman kita hanya boleh dakwah melalui cara ini saja. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pentingnya Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada terjebak ataupun masuk dalam golongan yang seperti ini. Dan anak keluarga kita, keturunan kita tak termasuklah. Janganlah buat kerja macam ni. Kita doa. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina, ya Allah Tuhanku, berilah apa nama? Rabbana la tuzigh Rabbana hab lana min azwajina. Jadikanlah isteriku dan anak-anakku qurrata a'yun, penyejuk mata hatiku. Anak keturunan kita ni, isteri kita beri penyejuk mata hati kita. Tengok mereka sejuk mata hati kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah mereka di pimpinan bagi orang yang bertakwa. Dan kita berdoa supaya keluarga zuriat kita ni menjadi pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pemimpin yang baik dapat menguruskan diri, membawa manusia ke arah kebaikan. Bukan memimpin manusia, membawa diri manusia ke arah keburukan. Ini kita minta zuriat keturunan kita. Doa ni selalu kita bawa dalam sembahyang. Kita bawa dalam sembahyang, kita doa dalam sembahyang. Mudah-mudahan ahli keluarga kita, keturunan kita jadi penyejuk mata hati kita dan menjadi pimpinan bagi orang yang bertakwa. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya sampai pada diri tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sampai pada diri tuan-tuan. Tuan-tuan dapat menyelami dan mengambil benda-benda yang baik. Yang baik ambillah, yang tak baik buanglah. Dan saya berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah terimalah segala apa yang saya lakukan ini untuk sebagai amal kebaikan. Dan jika ada amal kebaikan daripada apa yang saya lakukan ini, ya Allah, berikanlah pahala, sampaikanlah pahala kebaikan aku lakukan ini kepada ibu ayahku, ya Allah, yang telah meninggal, datuk nenekku yang telah meninggal, mentuaku yang telah meninggal, ya Allah, sahabat handaiku yang telah meninggal, ya Allah. Sampaikanlah pahala yang aku buat lakukan ini, ya Allah, untuk mereka, ya Allah, dan juga untuk kami sekeluarga, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.